Anugerah Selebriti TV Al-Hijrah. Okay, jadi tanpa membuang masa, mungkin saya berikan platform ini kepada Dr. Nik Sarida Suhaila untuk berkongsi kepada anak-anak didik kita di sini berkaitan dengan pengalaman, bagaimana gerak kerja Suhakam dan sebagainya. Okey, mungkin saya persilakan untuk Dr. Nik Sarida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang bersama dengan kita dalam guest lecture MPU 2343 Hak Asasi Manusia di Malaysia petang ini ya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Puan Azhar Fatihah selaku pengerusi majlis kita pada petang ini dan saya mengalu-alukan yang turut serta dengan kita petang ini Puan Rafidah Yahya iaitu Timbalan Setiausaha Suhakam dan Cik Wan Nur Hafizah pegawai Suhakam dan mungkin ada beberapa lagi daripada Suhakam yang bersama dengan kita yang saya pun tak dapat trace di mana mereka dan bagi pihak Suhakam kami berterima kasih kepada Unicell di atas jemputan ini dan kita maklum ada network antara Suhakam bersama dengan Unicell dan ini adalah antara aktiviti yang kita cuba realisasikan ya dalam bentuk yang lebih ilmiah ya supaya kesedaran dan juga promosi tentang hak asasi manusia ini dapat kita panjangkan kepada masyarakat. Dalam slot petang ini saya dimaklumkan tajuknya isu-isu semasa hak asasi manusia khususnya di Malaysia dan insyaAllah dalam tempoh lebih kurang 1 jam saya kira ya kita akan terus bersama mengupas dan cuba memahami dan sekiranya ada persoalan-persoalan ya semua pelajar-pelajar ataupun ahli keluarga Unicell boleh bertanyakan soalan dan macam biasa kalau saya tidak ada maklumatnya pegawai-pegawai ada bersama dengan saya daripada Suhakam yang akan jawab segala persoalan tersebut. Ya jadi kita ada menyediakan slide untuk rujukan dan lebih mudah bagi semua pelajar melihat ataupun cuba untuk memahami isu-isu yang kita akan bincangkan. Okey, tajuk kita petang ini adalah isu semasa hak asasi manusia. Ya, untuk makluman semua, sebenarnya isu semasa hak asasi manusia ini terlalu banyak, ya, terlalu besar dan terlalu luas. Ya, ia merangkumi sama ada hak itu melibatkan rakyat Malaysia secara umum ataupun mungkin bukan warga negara Malaysia dan ia juga melibatkan bukan sahaja hak wanita, kanak-kanak, golongan kurang upaya, golongan-golongan rentan yang lain, ya, termasuklah golongan belia ya, yang mungkin mempunyai isu-isu dan cabaran yang tersendiri dalam menegakkan hak mereka sebagai seorang belia, sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang mahasiswa. Jadi isu ini besar dan yang kami bawa pada petang ini adalah menjurus kepada beberapa perkara yang kami rasakan lebih utama untuk dibincangkan pada waktu-waktu ini ya. Yang pertama sekali adalah tentang kematian dalam tahanan, yang kedua pengabaian kanak-kanak di sekolah-sekolah ataupun di institusi-institusi agama dan tahfiz, yang ketiga tentang perkahwinan kanak-kanak, yang keempat tentang isu-isu pelarian dan yang terakhir berkaitan dengan isu-isu sepanjang tempoh kawalan pergerakan kita di Malaysia berkaitan dengan cabaran COVID-19 dan apa yang dialami oleh kumpulan isi pendapatan rumah yang terendah di Malaysia yang mana kapasiti mereka adalah lebih kurang 40% daripada keseluruhan rakyat Malaysia dan mereka digelar sebagai B40. Jadi inilah yang kita nak lihat ya secara lebih terfokus pada petang ini dan saya mengharapkan semua pelajar yang turut serta dapat cuba memahami dan melihat daripada perspektif hak asasi manusia. Ya, dan seterusnya. Okey, dalam slide ini kalau kita semua boleh lihat ada sebuah buku iaitu page muka surat hadapan yang dipaparkan kematian dalam tahanan polis
satu kaji selidik mengenai keadaan lokap dan faktor-faktor penyumbang kepada kematian. Ini adalah laporan yang diterbitkan oleh Suhakam hasil daripada siasatan yang dilakukan oleh Suhakam berkaitan isu kematian dalam tahanan polis. Ya, bila mana Suhakam memutuskan untuk membuat sesuatu kajian dan penyelidikan, ia adalah rentetan daripada aduan yang diterima oleh Suhakam dan Suhakam menganggap isu itu adalah isu nasional yang perlu disiasat secara lebih terperinci dan didatangkan satu laporan dalam bentuk yang lebih meyakinkan Suhakam untuk membawa kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk sama-sama diselesaikan. Jadi ini adalah salah satu, ya banyak lagi laporan-laporan lain yang telah pun diterbitkan dan ini adalah satu isu yang besar sebenarnya. Ya, kematian dalam tahanan ini adalah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk hidup dengan selamat. Ya, yang mana tahanan ini bukan semestinya tahanan reman yang ditempatkan di lokap-lokap polis sahaja ataupun bukan tahanan-tahanan yang telah diputuskan oleh mahkamah sebagai pesalah jenayah yang perlu dipenjarakan dan diletakkan di mana-mana penjara di Malaysia. Bukan sekadar itu, mereka mungkin tahanan yang disebabkan oleh kesalahan immigration, ya, maka mereka ditempatkan di depo immigration. Kalau disebabkan oleh kesalahan dadah sebagai contoh, mungkin mereka ditempatkan di pusat-pusat tahanan berkaitan AADK ataupun akta AADK itu berkaitan dengan dadah lah, ya, dan mungkin juga berkaitan dengan tahanan-tahanan dalam pusat-pusat tahanan yang lain. Ya, jadi ini bukan semata-mata di bawah tahanan polis. Dan hak kepada kehidupan adalah hak yang paling asas dan utama dan ini kita dapat lihat dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara ke-5, ya, kalau pernah belajar tentang Perlembagaan Persekutuan Perkara 5 dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan itu memang menjelaskan tentang hak untuk hidup. Kemudian disebut juga di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat ataupun Universal Declaration of Human Rights 1948 dalam perkara 3. Begitu juga hal yang sama disebut dalam perkara ke-6 dalam International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Dan semua ini berkaitan dengan hak untuk hidup. Ya, hak untuk tidak dinafikan setiap manusia itu hidup dengan selamat. Jadi apabila seseorang itu dinafikan hak untuk hidup dan hak untuk hidup dengan selamat, maka ia bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan ia bukan saja dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan, oleh Universal Declaration of Human Rights, tetapi di dalam Islam sebagai contoh kepada orang yang beragama Islam, ia dijamin juga oleh perundangan syariah. Ya, dan kalau kita lihat di peringkat awal dulu semasa Nabi Muhammad SAW mula membina kota Madinah dan pembinaan itu diasaskan kepada Piagam Madinah yang dibina lebih awal daripada itu. Piagam Madinah itu juga menjamin hak setiap manusia untuk hidup. Ya, sehingga kan kalau ada sesiapa dibunuh pada zaman itu, mereka perlu membayar wang darah ataupun tebusan darah ataupun wang tebusan yang digelar dalam bahasa Arabnya iaitu diyah. Ya, dan dalam perinciannya satu nyawa bersamaan dengan 100 ekor unta. Ya, maknanya kalaulah keluarga mangsa itu memaafkan orang yang membunuh, dia bukan sekadar maaf saja tetapi bayar wang darah yang bernilai 100 ekor unta. Kalau keluarga mangsa tak maafkan, maka orang yang membunuh mesti juga dibunuh. Balas, ya, oleh perundangan pada masa itu. Dan 100 ekor unta itu 40 ekor daripadanya mesti unta yang mengandung. Mana nak cari? Susah. Ya, tapi susah macam mana pun kena cari sebab itulah susahnya harga sebuah nyawa. Mahalnya harga sebuah nyawa, ya. 40 ekor yang mesti hamil atau bunting, kemudian 30 ekor lagi mesti umur 2 hingga 3 tahun dan 30 ekor lagi mesti umur 4 hingga 5 tahun. Ya, sampai begitu sekali perincian di dalam undang-undang Islam berkaitan penjagaan nyawa. Jadi ini bukan satu benda yang mudah, ya. Kalaulah sekiranya ada pihak-pihak yang nak mengambil nyawa seseorang tanpa kebenaran undang-undang, ia sangat menyalahi hak asasi manusia. Dan kalau lihat dalam slide ini,
kematian dalam tahanan berlaku di penjara, di depo tahanan immigration, di lokap polis dan sebagainya, dan antara faktor-faktor yang dikenal pasti daripada siasatan Suhakam dan juga aduan-aduan, yang pertama adalah kerana penyakit. Ada penyakit TB, ada yang sakit jantung, ada HIV, AIDS dan sebagainya. Mungkin mereka ini memang sebenarnya adalah pesakit kronik sebelum dimasukkan ke dalam pusat-pusat tahanan. Jadi bila masuk ke pusat tahanan bercampur dengan keadaan yang tidak begitu selesa, yang mungkin dari sudut penjagaan kesihatan yang tidak begitu baik, maka dia mudahlah menyebabkan penyakit itu jadi lebih serius. Kemudian yang kedua, berlaku kemalangan. Kadang-kadang tergelincir di bilik air, ya, ataupun mungkin terjatuh di mana-mana yang menyebabkan kematian. Yang ketiga, ada juga kes-kes bunuh diri disebabkan oleh bila masuk ke dalam pusat tahanan atau penjara, ada di kalangan mereka yang rasa malu. Memanglah semua orang rasa malu, ya, bila ditempatkan di tempat-tempat begitu. Jadi kalaupun dia buat salah ataupun tidak buat salah, tapi bila bergelar seorang tahanan, seorang banduan, memang rasa malu itu ada yang menyebabkan mereka cenderung untuk membunuh diri. Ya, ada juga yang mengalami tekanan mental. Jadi ini pun juga menyebabkan mereka membunuh diri. Ada juga disebabkan oleh ketagihan dadah. Ya, mungkin dalam tempoh dia nak menghilangkan ketagihan itu, ya, ada yang mengalami yang disebut sebagai withdrawal symptoms, ya. Ini menyebabkan juga pesalah cuba untuk membunuh diri, ya, dan kes ini memang berlaku. Yang bergaduh sesama tahanan pun ada. Ya, ada otai-otai di sana dan ada fresh prisoners di situ. Jadi bila dia masuk, kalau tak respect otai-otai, memang ada yang kena lah. Ya, jadi itu satu perkara biasa. Kes-kes buli begini di asrama sekolah pun ada, di asrama IPT pun ada, di penjara pun ada. Jadi dia bergaduh-gaduh boleh menyebabkan kematian. Dan ada juga kes-kes disebabkan oleh kekerasan penguatkuasa ataupun pegawai-pegawai penjara dan pusat tahanan. Yang ini sebenarnya yang agak sukar untuk dibuktikan, tetapi sekiranya ada, ia perlukan kepada siasatan yang rapi, dan kita sangat mengharapkan pihak berkuasa mengambil tindakan yang sepatutnya, ya, kerana undang-undang telah jelas bahawa sebarang kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor ini, ya, faktor-faktor kekerasan, faktor-faktor torture, faktor-faktor yang tidak bersifat ada peri kemanusiaan, ia sepatutnya ditentang habis-habisan. Ya, kemudian seterusnya, ini adalah contoh laporan media ini daripada berita harian, ya, tentang kecuaian dan juga kekerasan fizikal polis yang menyebabkan tahanan meninggal dunia. Dan kalau kita lihat di sini, ini satu contoh, ya, yang mana Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ataupun EAIC telah mendapati terdapat 2 tahanan di dalam lokap polis, ya, pada tahun yang lepas berpunca daripada kecuaian pengurusan ubat dan penggunaan kekerasan fizikal oleh polis. Macam mana berlaku kecuaian pengurusan ubat? Ya, untuk makluman semua, di penjara ada ditempatkan pegawai-pegawai perubatan, ya, yang khusus kerjanya untuk membantu panduan-panduan ataupun tahanan-tahanan ini dari sudut penjagaan kesihatan. Ya, kadang-kadang tahanan-tahanan ini tidak mengikut nasihat pegawai-pegawai perubatan. Kadang-kadang pegawai perubatan mungkin juga di atas faktor terlalu ramai banduan atau tahanan yang mereka jaga. Sedangkan pegawai kesihatan ini pun seorang dua je, ya, dari sudut rasio itu tidak mencukupi. Ya. Sebagai contoh, kalau seorang pegawai kesihatan, dia perlu menjaga 400 banduan atau tahanan. Dan realiti hari ini, seorang pegawai perubatan menjaga bukan 400 tetapi lebih kurang 1,200 orang tahanan. Jadi disebabkan oleh jumlah begitu, sudah pasti kita rasa macam ada berlaku kecuaian, ada berlaku mungkin terlepas pandang beberapa kes, dan itu menyebabkan kematian, ya, kepada tahanan. Dan penggunaan kekerasan fizikal sebagaimana yang saya telah terangkan tadi, ia juga berlaku. Ia bukan disebabkan SOP polis, ya, bukan bermakna kalau seorang pegawai polis bila nak buat siasatan, bila nak ada soal
bertanggungjawab dan sebagainya, mesti kena pukul. Tidak begitu. Itu bukan SOP daripada PDRM. Tetapi manusia ini kadang-kadang melakukan kesilapan disebabkan oleh pengaruh emosi. Kadang-kadang kerana provokasi, ya. Kalau kita kan, kalau jumpa dengan orang degil, kadang-kadang kita geramnya nak cubit kan, geramnya nak lepang sikit. Contohnya begitulah keadaan yang mungkin berlaku, dan ini adalah faktor kecuaian manusia, ya, faktor kecuaian manusia, bukan undang-undang kita yang membenarkan keadaan itu berlaku. Dan bila ia berlaku, yang akan bertanggungjawab bukanlah pihak berkuasa secara kolektif, tetapi individu itu sendiri. Sebab apa yang berlaku, apa yang dibuat adalah di atas kapasiti sebagai individu, bukan di atas kapasiti jabatan ataupun pihak berkuasa seluruhnya. Jadi sebab itu Suhakam sangat memandang serius isu-isu kekerasan di dalam pusat tahanan dan sebagainya. Sebab kita tahu mereka tidak ada tempat yang banyak untuk meminta pertolongan. Jadi bila mana ada satu institusi, satu organisasi, satu pihak yang boleh buat siasatan, boleh datang spot check kadang-kadang, jadi inilah yang mereka harapkan kepada Suhakam. Dan seterusnya, ini statistik kematian dalam tahanan daripada tahun 2015 hingga 2019 di Malaysia, dan kita lihat di situ tahun 2015 yang mati di penjara adalah 252 orang. Ramai ke sikit? Ramai kan? Tak kira lah berapa jumlah seluruh penjara, seluruh orang yang berada dalam, tapi dengan jumlah 252 orang mati dalam penjara sahaja, dia adalah ramai. Dalam depo tahanan immigration 87 orang, dan di lock-up polis dalam 12 orang. Di lock-up polis sebenarnya tidak ramai yang berada di sana, dan mereka dalam waktu yang singkat sahaja, sebab yang di lock-up polis kebanyakannya tahanan-tahanan reman, tahanan sementara polis mendapatkan beberapa bukti-bukti kesalahan jenayah, letakkan mereka sementara di lock-up polis, mungkin dalam tempoh paling panjang 14 hari, tetapi ada yang 1 malam dan sebagainya. Jadi sebab itu tahanan yang meninggal di lock-up polis ini tidak begitu ramai berbanding penjara. Dan tahun 2016 di penjara seramai 269 orang, tahun 2017 naik kepada 319 orang, tahun 2018 naik kepada 341 orang, tahun 2019 naik kepada angka 4. Jadi 408 orang. Tahun 2020 kita belum dapat lagi datanya sebab belum habis lagi 2020. Jadi apa yang kita lihat di sini, berlaku peningkatan dalam kematian di penjara, dan ia perlu kepada kesedaran dan perlu kepada kerjasama dari semua pihak untuk fikir cara macam mana ia tidak lagi berlaku. Kalau disebabkan oleh kecuaian, macam mana nak elak kecuaian? Kalau disebabkan oleh banduan bergaduh dalam penjara, macam mana nak buat supaya mereka tidak bergaduh? Ini adalah satu jalan penyelesaian yang perlu difikirkan oleh pihak-pihak berkenaan. Dalam depo tahanan immigration ada berlaku pengurangan daripada 2015 87 kepada 40 2016, 24 2017, 32 2018 naik sikit, kemudian 2019 kita belum dapatkan data. Di lock-up polis daripada 12 orang tahun 2015 dia naik kepada 2016 15 orang, turun 2017 kepada 10 orang, 2018 turun kepada 8 orang, 2019 belum dapat data. Jadi harapannya sesuailah dengan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, tak banyak jenayah yang berlaku dalam tempoh 3 bulan itu disebabkan oleh ramai yang berkurung. Memang ada berlaku tapi kurang, dan kerana kurang mungkin juga di lock-up polis ini kuranglah tahanannya yang menyebabkan kuranglah kematian. Tetapi tak boleh dijangka, jika ia berlaku kita perlu mengambil tindakan yang sepatutnya, dan walaupun seorang saja yang mati, ia menjadi satu perkara yang perlu perhatian yang serius juga, sebab tidak ada seseorang pun yang boleh ditinggalkan di belakang bila kita bercakap soal hak untuk hidup. Dia hak semua orang. Kemudian seterusnya, antara contoh kes kematian dalam tahanan yang dikendalikan Suhakam ini kita kongsikan contohlah dalam kes S. Bala Murugan di Ibu Pejabat Daerah Polis Klang Utara.
Ia disebabkan oleh penggunaan kekerasan dan juga kecuaian. Kes N. Dharmendran di Ibu Pejabat Kontingen Polis Kuala Lumpur, dia meninggal disebabkan ada elemen penggunaan kekerasan. Kes Benedict Tanilas di Lokap berpusat jinjang disebabkan oleh sakit jantung. Dan kes Muhammad Jakaria Syafiqur Rahman di Depo Immigration Semenyih, faktor kesihatan. Dan kes S. Henry di penjara Simpang Renggam, ini adalah disebabkan oleh bunuh diri. Ini contoh-contoh ya, kadang-kadang berlaku kematian dalam tahanan tetapi tidak ada keluarga yang membuat aduan kepada Suhakam untuk Suhakam buat siasatan yang bebas. Ya, yang datang pada Suhakam yang buat aduan ataupun di atas inisiatif Suhakam merasakan kita perlu membuat siasatan untuk kes-kes tertentu, maka siasatan akan dibuat. Jadi Suhakam tidak menyiasat semua kes kematian itulah ya, yang kita terus buat siasatan adalah kes-kes yang kita dapat aduan. Seterusnya, okey, selesai isu yang pertama ya. Sekarang kita masuk kepada isu yang kedua, iaitu pengabaian kanak-kanak di sekolah agama ataupun sekolah-sekolah tahfiz. Ini saya ingat dekat dengan masyarakat sebab bila berlaku sesuatu kejadian tragedi yang melibatkan kanak-kanak, selalunya ia menjadi headline utama dalam akhbar, dalam berita-berita di televisyen. Jadi kita tahu apa yang berlaku ya. Yang paling mungkin tragedi yang besar dan dekat dengan kita adalah Institut Tahfiz Ittifaqiyah yang berlaku di Keramat beberapa tahun yang lalu yang melibatkan kematian seramai lebih kurang 21 orang kalau saya tidak silap ya. Dan ini adalah satu kes yang juga menjadi perhatian Suhakam ya. Dan bukan sahaja tragedi-tragedi disebabkan pengabaian hak kanak-kanak dari sudut keselamatan di sekolah, tetapi juga penderaan-penderaan fizikal terutamanya rotan, buli dan sebagainya. Bahkan ada serangan-serangan seksual yang berlaku terhadap pelajar. Ya, pelajar kadang-kadang dia tidak mengetahui kelakuan yang dibuat oleh guru ataupun pentadbir-pentadbir sekolah ialah perlakuan seksual. Dia tak tahu. Dia budak-budak, dia sangat innocent, dia tidak tahu, dia ingat itu satu perkara biasa dan mungkin dia rasa weird atau rasa pelik sebab dia masih budak-budak. Walhal perkara itu memang pelik ya. Bukan sekadar dia budak, kalau dia dewasa pun benda itu tidak boleh berlaku. Tetapi kadang-kadang anak-anak ni tidak tahu. Jadi itulah yang berlaku dalam ruang-ruang yang privacy itu dalam asramanya, dalam sekolahnya, dalam rumah-rumah. Ya, jadi sekarang kita cuba nak beri kesedaran supaya sekiranya ia berlaku, kanak-kanak ini tahu itu satu kesalahan. Dan ia bukan sekadar berlaku di sekolah agama atau sekolah tahfiz. Ya, dia berlaku di semua institusi pendidikan. Kalau kita lihat ya, saya bertemu dengan beberapa orang pakar perubatan yang datang ke Suhakam memberi perkongsian ya tentang situasi semasa berkaitan dengan serangan seksual terhadap kanak-kanak. Menurut seorang pakar perubatan ini di hospital salah satu hospital di Kuala Lumpur dan berhampiran Selangor lah ya, setiap bulan lebih kurang 50 kes serangan seksual terhadap kanak-kanak yang direkodkan di hospital itu sahaja setiap bulan ya, dan yang melibatkan sekolah agama atau sekolah tahfiz hanyalah 5 atau 6 kes sahaja daripada 50 kes itu. Jadi lebih kurang 45 kes ini adalah daripada institusi-institusi pendidikan yang lain. Cuma Suhakam melihat keperluan kita membuat penelitian terhadap institusi-institusi agama dan sekolah tahfiz ini disebabkan kebanyakan sekolah tahfiz ini tidak berdaftar. Kalau di sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah biasa, mainstream itu, mereka berdaftar dan mereka ada pemantauan, mereka ada pentadbir-pentadbir yang memastikan keselamatan, ya, memastikan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat itu tidak berlaku di sekolah. Tetapi bila mana sekolah itu tidak berdaftar, dia tidak ada pihak yang membuat pemantauan dari sudut keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Jadi sebab itu kita cuba untuk membantu sekolah-sekolah begini. Terdapat juga kanak-kanak yang diminta untuk
keluar, minta derma, jual ubat, minta sumbangan, macam-macam. Dan ini sudah tentu bertentangan dengan Convention on the Rights of Children. Ya, di peringkat PBB ada satu convention berkaitan hak asasi manusia yang dinamakan Convention on the Rights of Children, konvensyen berkaitan hak kanak-kanak, dan Malaysia sudah pun menerima pakai konvensyen tersebut sejak tahun 1995. Dan bila Malaysia menerima pakai konvensyen itu, ia bermakna Malaysia perlu mengikut apa yang dinyatakan dalam konvensyen itu untuk diguna pakai di Malaysia. Dan antara yang dinyatakan dalam konvensyen itu ialah kanak-kanak ini perlu dijaga dengan baik, tidak didiskriminasi, perlu dipastikan keselamatan diri dan sebagainya, ya. Jadi bila mana kita tidak buat begitu, kita seolah-olah membuat sesuatu yang bertentangan dengan konvensyen yang kita sudah setuju untuk guna pakai. Dan keselamatan pelajar ini tidak diberi perhatian serius di sekolah-sekolah yang tidak berdaftar ini, ya, kebanyakannya, ya, struktur bangunan itu kadang-kadang bila berlaku kebakaran, sekolah-sekolah ni bomba tak boleh nak masuk. Ya, jalan sekolah sempit dan sekolah itu hanyalah daripada satu lot rumah teres. Contohnya, bila bomba tak boleh masuk, macam mana kiranya kalau berlaku kebakaran? Ya, dan kadang-kadang kalau kereta boleh masuk pun, bomba boleh masuk, tak boleh parking dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang kalau sekolah itu berdaftar, elemen-elemen keselamatan ini memang akan dipastikan cukup syarat. Ya, kalau tak cukup syarat tak boleh daftar. Jadi macam mana kalau bomba tak boleh masuk, pindah tempat lain yang bomba boleh masuk, baru sekolah itu boleh dianggap sebagai sekolah. Begitu sekali dari sudut keselamatan pelajar itu perlu kita pastikan, ya. Dan kadang-kadang dari sudut kurikulum tidak mendapat pengiktirafan. Sijil kelayakan oleh kerajaan juga tidak diperolehi yang menyebabkan peluang pekerjaan kepada kanak-kanak begini agak terbatas, ya. Jadi kita pun macam mana dari sudut masa depan, macam mana dari sudut peluang mereka untuk melanjutkan perjalanan ke peringkat lebih tinggi. Jadi ini semua kadang-kadang kanak-kanak dia tak fikir lagi itu. Dia ikut je, dah kena sekolah sini, sekolahlah sini. Tapi tentang masa depannya, tentang bagaimana peluangnya dia tak fikir. Dia mengharapkan ibu bapa yang fikir. Tapi kadang-kadang ibu bapa terlepas pandang. Jadi kami suakam tolong fikirkan. Ya, jadi macam mana nak buat supaya anak-anak ini mendapat hak yang seperti ataupun sama dengan kanak-kanak lain di sekolah-sekolah yang lain. Ya, dan seterusnya. Perkongsian kes kita, ini yang saya sebutkan tadi, Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Jalan Datuk Keramat Kuala Lumpur yang menyebabkan kematian 21 orang kanak-kanak dan 2 orang guru. Yang di poin yang kedua, ya, Muhammad Saqif Amin bin Muhammad Gaddafi. Kalau ramai masih ingat, kanak-kanak ini bersekolah di Johor yang berusia 11 tahun, dia dipukul oleh pembantu warden menggunakan hos getah. Ya, dan dia bukan terus meninggal sebaik sahaja dipukul, dan dalam maklumat kita daripada aduan yang Suhakam terima, bukan pelajar ini seorang sahaja yang dirotan sebenarnya atau dipukul, semua pelajar dipukul, ya, pada waktu yang sama. Tetapi pelajar ini kebetulannya memang mempunyai penyakit sedia ada dan pukulan itu menyebabkan jangkitan leptospirosis dan menyebabkan komplikasi nekrosis di kulit dan darah beku mikro di salur darah itu berlaku di betis dia yang menyebabkan lama-lama ia tidak dapat diselamatkan dan menyebabkan kematian lah, ya. Dan bila mana siasatan dibuat secara mendalam, kita kenal pasti pembantu warden asrama ini juga mempunyai latar belakang jenayah sebenarnya sebelum diterima bekerja di sekolah tersebut. Jadi hal-hal begini sebenarnya tidak sepatutnya berlaku bila berurusan soal kanak-kanak. Ya, kemungkinan besar adalah sedikit kecuaian di pihak pentadbir dan sebagainya yang mungkin menyebabkan hal-hal yang tidak dijangka berlaku. Sebab itu kalau syarat sekolah itu mesti berdaftar, sekolah itu pun mempunyai syarat dari segi nak melantik guru, dari segi nak melantik pentadbir, warden sekalipun mesti dilantik daripada orang yang sepatutnya. Kalau kita lihat di sekolah tahfiz amal di Yan Kedah, kanak-kanak
digunakan untuk mengumpul derma dan jual ubat. Ya, dan pengusaha sekolah tahfiz ini telah pun didakwa di atas kesalahan pemerdagangan manusia. Ya, jadi ini satu perkara yang sangat menyedihkan sebenarnya. Kanak-kanak nak belajar agama khususnya, tetapi mereka dipergunakan oleh orang dewasa untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ya, seterusnya. Okey, ini isu yang ketiga. Saya nak tahulah yang ada di slot ini bersama dengan kita ini ramai perempuan ke ramai lelaki? Tak boleh nak jawab. Balance. Agak-agak Balance. balance ya. Kalau lebih ramai perempuan lah. So ni Hafiz Syahmi kata majoriti perempuan. Syafiqah Atirah kata perempuan, Camelia kata rasanya perempuan, Sofia Razak katanya perempuan, Abdul Rahman pun kata perempuan menang. Saya kalau lelaki kata perempuan menang, saya percayalah. Basantuan kata perempuan jugalah ya, tak ada nak kerja ni. Aiman kata girl. Okey, ramai perempuan. Jadi soal yang ketiga ini saya rasa soal yang sangat dekatlah dengan pelajar perempuan. Suresh ketawa je, tak nak jawab. Okey, perkahwinan kanak-kanak ini yang dimaksudkan kanak-kanak dalam akad perkahwinan ini adalah yang berusia 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke atas bukan kanak-kanak lagi. Ya, jadi di Malaysia perkahwinan di bawah undang-undang sivil bagi wanita adalah 16 tahun dan ke atas, dan bagi lelaki 18 tahun dan ke atas, tetapi sekiranya mereka berusia 16 hingga 18 tahun, mereka perlu mendapat lesen atau kebenaran daripada Ketua Menteri di bawah Seksyen 21/2 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. Kalau dia umur 18 tahun, dia boleh kahwin tanpa perlu mendapat kebenaran Ketua Menteri. Kalau bawah 18, kena dapat kebenaran ya, dengan syarat dia tak kurang daripada 16. Kalau kurang 16 memang tak dapat kahwin. Ya, jadi yang dimaksudkan kanak-kanak di sini adalah yang berusia bawah 18 tahun. Walaupun dia dibenarkan secara berlesen, tetapi umur dia 16 dia dianggap sebagai perkahwinan kanak-kanak. Dalam undang-undang syariah pula, usia perkahwinan di dalam kebanyakan undang-undang keluarga Islam negeri-negeri, sebab bagi orang Islam undang-undang keluarga Islam berbeza antara negeri. Ya, jadi kalau di Selangor dan Johor hari ini, kalau Muslim nak kahwin mesti umur 18 ke atas, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kalau Muslim, ya, itu di Johor dan di Selangor. Di negeri-negeri lain masih lagi lelaki mesti 18, wanita 16 tahun. Jadi isunya di sini, bila mana wanita 16 tahun, dia seolah-olah seorang kanak-kanak yang dibenarkan berkahwin. Jadi isunya, bolehkah kanak-kanak ini, patutkah kanak-kanak ini dibenarkan berkahwin pada usia itu ataupun lebih muda daripada itu, ya, sedangkan mereka sepatutnya berada di pusat-pusat pendidikan. Dan juga mereka mungkin dari sudut biologinya sudah matang ya, mengikut kajian wanita di Malaysia mempunyai kematangan biologi pada usia 15 tahun 6 bulan. 15 tahun 6 bulan dia sudah matang secara biologi. Maknanya sesuai dah kalau nak mengandung dan sebagainya. Tetapi mereka belum matang dari sudut pengurusan keuangan. Mereka belum matang dari sudut kesediaan menjadi seorang ibu yang mengasuh anak-anak. Mereka belum matang dari sudut nak mentadbir sebuah keluarga dengan baik. Mereka belum matang dari sudut mengurus risiko sekiranya ditinggalkan suami tanpa pesan, contoh. Ataupun sekiranya diceraikan suami. Mereka tak matang lagi untuk mengurus kehidupan sekiranya diceraikan suami selepas berkahwin dalam tempoh beberapa bulan, contohnya. Jadi disebabkan faktor-faktor kemudaratan itu, maka hak asasi manusia melihat wanita perlu berkahwin pada usia yang mereka mempunyai kematangan minimum dalam semua aspek untuk menolak kemudaratan yang lebih besar kepada mereka. Dan kalau kita lihat antara contoh ataupun sebab berlakunya perkahwinan kanak-kanak adalah yang pertama mungkin desakan ibu bapa. Adalah isunya tu yang menyebabkan ibu bapa ni memang nak suruh paksa juga anak dia kahwin. Kemudian yang kedua faktor kemiskinan, ya, ini pernah berlaku di
di negeri Kelantan suatu ketika dulu seorang suaminya pada umur 41 tahun dia mengahwini isteri yang berusia 16 tahun iaitu isteri ketiga dengan alasan dia kata sebab dia nak membantu keluarga isterinya itu sebab itu orang susah ya, jadi dia nak, ini faktor kemiskinan. Kemudian yang ketiga, kurang pendidikan ataupun tidak bersekolah. Kalau kita lihat di Sabah Sarawak sebagai contoh ya, ramai di kalangan orang asal yang terpaksa berkahwin pada usia yang sangat muda kerana itulah budaya mereka, itulah adat mereka, itu keperluan mereka. Pada usia 12 tahun itu seolah-olah semua orang dah kahwin. Kalau tak kahwin pada usia 12 tahun tu memang pelik lah. Jadi keadaan itu disebabkan oleh mereka tak bersekolah pun. Ya, kalau tak kahwin dia nak buat apa? Ya, dia tak ada pendidikan, kalau nak bekerja pun tak boleh. Jadi kebanyakan mereka secara tradisional meneruskan kehidupan dan mereka perlu bernikah ya untuk meneruskan kelangsungan tanggungan hidup mereka selepas umur 12 tahun. Dan hubungan seksual luar nikah kadang-kadang juga menyebabkan kanak-kanak mengandung dan mereka perlu mengandung pula. Mereka perlu berkahwin disebabkan sudah mengandung. Ya, jadi inilah yang selalu kita dengar ya, kenapa tak boleh benarkan mereka kahwin sedangkan mereka sudah mengandung dan sebagainya. Pada saya kita perlu melihat bagaimana nak mengurus supaya mereka ini tidak mengandung daripada awal. Ya, bagaimana nak mengurus supaya mereka ini mempunyai kesedaran dan mempunyai kekuatan untuk membuat pilihan. Adakah maksiat itu lebih baik daripada kehidupan yang sihat? Kalau sekiranya mereka boleh dibantu dari sudut diberi pendidikan, kesedaran beragama dan sebagainya, tidak berlaku hamil luar nikah ini dan tidak perlu kepada perkahwinan. Ya, dan kadang-kadang kerana cinta juga ya, dah tak boleh tinggal, dah sayang sangat dah. Yang saya sebutkan tadi yang suaminya umur 41, isterinya umur 16 tahun sebagai isteri ketiga, antara faktornya selain daripada kemiskinan, rupanya mereka sudah bercinta selama 4 tahun sebelum mereka putuskan untuk berkahwin. Maknanya gadis itu sudah pun bercinta dengan lelaki ini pada usianya 11 tahun dan mereka berkahwin pada usia 16 tahun. Ya, ataupun 12 tahun lah dia sudah bercinta. Jadi macam mana nak mengelakkan supaya anak-anak kecil ini belum bercinta lagi pada usia itu, supaya tidak menjadi sebab untuk mereka berkahwin pada usia yang masih kanak-kanak. Ya, jadi seterusnya kita lihat perkahwinan di bawah umur ini memberi kesan ketara terhadap hak kanak-kanak ya, bagi kesihatan, ya, bagi pendidikan, bagi hak untuk mendapat kesamaan layanan dalam semua segi dan bagi hak untuk tidak didiskriminasi dan juga hak untuk hidup secara bebas daripada keganasan ya, dan juga dieksploitasi oleh orang dewasa. Kadang-kadang mereka menggunakan perkahwinan ini untuk aktiviti pornografi ataupun pedofilia ataupun eksploitasi. Jadi kita tak tahu ya, bila mana kita tutup pintu dengan sebab perkahwinan, kita tidak tahu apa yang berlaku di sebalik pintu itu. Sedangkan itu mungkin sebenarnya lebih membahayakan kanak-kanak daripada kita menghalang dia untuk berkahwin. Ya, maknanya halang berkahwin bahaya juga sebab dia dah bercinta. Tapi kalau kita benarkan dia kahwin, lagi bahaya untuk dia. Kehidupan selepas perkahwinan itu yang mana orang dah tak peduli dah, itu antara isteri dan suami, itu lagi bahaya. Jadi sebab itu ya, sebagai seorang kanak-kanak yang belum mampu mengurus diri sendiri, belum mampu mengurus ekonomi dan sebagainya, dia mesti dibimbing dengan baik. Dan terdapat beberapa negeri yang saya sebutkan di awal tadi telah pun menaikkan hak umur perkahwinan daripada 16 ya untuk wanita kepada 18 yang disebutkan sebagai Johor dan juga Selangor. Namun negeri lain masih lagi mengekalkan had umur minimum lelaki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Dan kurangnya kawalan ini, macam mana kita nak halang supaya kanak-kanak jangan berkahwin ya? Kita mengalami masalah disebabkan undang-undang kita masih benarkan 16 tahun, jadi kita tak boleh halang. Undang-undang kata 16, mestilah benarkan 16 ya. Tetapi hari ini pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah cuba sedaya upaya untuk menyediakan satu SOP yang agak strict ya dalam membenarkan wanita berusia di bawah 18 tahun berkahwin. Maknanya kalau di bawah 18 tahun ya, dia perlu
dinilai dengan begitu teliti oleh pihak mahkamah sama ada dia layak berkahwin sebelum diberi kebenaran khas untuk berkahwin. Dia layak dari segi kesihatan, layak dari segi pendidikan, layak dari segi kemampuannya mengurus diri sekiranya ditinggalkan suami lepas berkahwin seminggu contoh. Ya, macam mana? Jadi itu dinilai dengan begitu ketat sekali sebelum mahkamah benarkan. Sebab mahkamah pun tak nak bagi budak-budak ni didiskriminasi. Tetapi kalau undang-undang benarkan, mahkamah kena ikut. Ya. Jadi itulah yang berlaku. Dan kalau kita nilai dari sudut konteks agama, Majlis Fatwa Hal Ehwal Agama Islam di peringkat kebangsaan yang bermuzakarah pada 21 hingga 22 Oktober 2014 telah memutuskan bahawa perkahwinan kanak-kanak adalah perkahwinan yang tidak sihat dan bukan wajib ataupun bukan sebahagian daripada sunnah. Ya, jadi kalau ia bukan satu perkara yang bersifat obligatory dalam agama, kenapa kita tidak boleh kekang, ya, sedangkan manfaatnya kurang dan mudaratnya besar. Dan seterusnya kita lihat inilah perkongsian kes yang saya sebutkan tadi, ya, tak perlu kita detailkan, ya, tak cukup masa, tapi semua pelajar boleh melihat dengan lebih mendalam bagaimana sebenarnya kes ini berlaku. 11 tahun dan 41 tahun. Jauh juga tu, ya. Saya kata tadi 16, saya ingat 16, ya, 11 tahun, tapi rupanya dah macam 16-17 tahun lah orangnya. Ya, maknanya kalau 11 tahun dah bercinta 4 tahun sebelum kahwin, bercinta umur berapa tu? Tak kira lah pangkat atuk ke pangkat apa ke kan. Ada yang komen tu, ya, kalau 11 tolak 4 berapa? 7 tahun ke bercinta, ya. Ya Rabbi, macam tak logik, tetapi itulah sebab dah tak ada apa nak buat, anak ni tak bersekolah, dia tak bersekolah, ya. Jadi mungkin juga faktor-faktor kematangannya lebih daripada orang lain. Seterusnya kita lihat isu yang keempat, iaitu pelarian. Pernah dengar ke pelarian? Pernah dengar kan orang sebut pelarian? Siapa pelarian? Adakah yang kita faham pelarian itu sama seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang? Jadi dalam perkara 1 Konvensyen Pelarian 1951, orang pelarian ialah orang yang berada di luar negara asal. Ya, tapi tak cukup dengan itu, kadang-kadang kita berada di luar negara asal sebab kita pergi melancong. Kita bukan pelarian, ya. Tengok, kemudian dia bukan sahaja berada di luar negara asal, tetapi dia ada kebimbangan terhadap penganiayaan yang berlaku di negara asalnya disebabkan oleh bangsanya ataupun agamanya ataupun kewarganegaraannya ataupun keahliannya dalam kumpulan sosial tertentu atau mungkin kerana pandangan politiknya berbeza menyebabkan berlaku penganiayaan terhadap dirinya kiranya dia berada di negara asal, jadi dia kena keluar daripada negara asal. Ini adalah pelarian. Dia tidak boleh atau enggan menggunakan perlindungan yang ditawarkan oleh negara asalnya kerana takut kepada penganiayaan. Mungkin bila dia menghadapi kesulitan begini, negara asalnya nak melindungi dia, janji macam-macam, tetapi bila dia ikut apa yang dijanjikan, sebenarnya mereka tidak dilakukan seperti yang dijanjikan, tetapi mereka dizalimi dengan lebih teruk sekiranya kekal berada di negara itu. Jadi dia nak lari. Inilah contoh, ya, yang dimaksudkan sebagai orang pelarian. Dan seterusnya, okey. Kadang-kadang kita salah faham, kita menyamakan orang pelarian dengan golongan migran, tapi mereka sebenarnya berbeza. Ya, pelarian ini bukan lari disebabkan faktor ekonomi. Mereka lari kerana ketakutan yang saya sebutkan tadi. Sedangkan migran, faktor dia keluar daripada negara asal pergi ke tempat lain adalah kerana nak cari duit. Ya, dan pelarian tidak meninggalkan negara mereka untuk meningkatkan harta benda, ya, sebab bukan soal ekonomi, ya. Yang lari dari negara asal
pergi ke tempat lain untuk meningkatkan harta benda, itu migran. Kemudian pelarian tidak dapat pulang ke kampung dia dengan selamat, tapi migran bila dia nak pulang dia boleh pulang bila-bila masa. Ya, kemudian pelarian terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka akibat peperangan atau konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di negara mereka sendiri, dan migran tidak berlaku begitu. Dan pelarian ini mereka hilang perlindungan kerajaan mereka sendiri dan memerlukan perlindungan antarabangsa. Maknanya tak kira lah negara mana yang boleh beri mereka perlindungan, dan mereka ini dijamin oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di atas Konvensyen Hak Asasi Manusia yang ada yang berkaitan dengan pelarian, dengan harapan tolonglah lindungi kami, tak ada tempat dan nak pergi. Ya, begitulah keadaan. Dan seterusnya sebab menjadi pelarian, ya, kita lihat contoh kalau di Myanmar kerana penafian status kewarganegaraan. Ini berlaku kepada kumpulan Rohingya, ya, yang mana saya ingat ini adalah antara isu yang kita semua hari ini tahu, ya, dan kita maklum tentang apa yang berlaku kepada kumpulan ataupun golongan Rohingya ini di Malaysia. Yang kedua, di Myanmar juga berlaku penyiksaan yang berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan etnik dan kumpulan sosial, ya, jadi mereka lari. Kemudian di Pakistan berlaku penyiksaan ataupun pembunuhan yang berkaitan dengan adat istiadat sosial. Kadang-kadang isteri yang tidak mengikut kata suami mereka diseksa, kemudian mereka dibunuh dan sebagainya. Sebab itulah wanita-wanita di sana yang boleh mendapat perlindungan dan bantuan daripada NGO sebagai contoh. Mereka cuba mencari jalan untuk keluar daripada tempat itu untuk menyelamatkan diri, ya, daripada dibunuh, diseksa disebabkan kepercayaan dan adat. Kemudian di Pakistan juga sasaran pihak berkuasa atau kerajaan, ya, mereka jadi sasaran pihak penguat kuasa atau kerajaan kerana terlibat dalam aktiviti berunsur politik. Ini soal ketidakadilan dalam memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyatakan pandangan. Kadang-kadang bagi pandangan yang tidak berpihak kepada orang yang berkuasa kadang-kadang menjadi satu kesalahan dari sudut undang-undang sesebuah negara, ya. Jadi kerana itu mereka nak menyelamatkan diri. Kemudian di Syria dan di Palestin kita lihat peperangan, konflik bersenjata dan sebagainya sangat menyedihkan, dan mereka cuba untuk lari daripada negara asal untuk mendapat perlindungan nyawa. Ya, dan syukurlah kita di Malaysia kita tidak diuji dengan hal-hal begini, cuma COVID-19 aja yang datang. Ya, kecil aja makhluknya, nak tengok pun tak nampak. Tapi itu pun kita rasa kesusahan yang amat, ya. Seterusnya, Cik Wan, slide seterusnya. Tak bergerak dah kita ni. Okey, kita lihat di pernah dengar tak kubur besar di Wang Kelian Perlis beberapa tahun yang lalu pada tahun 2015, ya, yang mana Nur Balkis, Anisha, Nurul Afrina tak pernah dengar, Sofia tak pernah dengar. Tak apa, saya ceritalah kalau ada yang tak pernah dengar. Saya ingat semua dengar tadi. Gayatri Gunalan pun tak pernah. Okey, kes ini berlaku pada tahun 2015 di mana Malaysia telah pun gempar, ya, dengan penemuan 28 kem pemerdagangan orang, ya, bekas. Kem tu dah orang tinggal dah, ya, yang terbiak. 28 kem dan 139 kubur di Wang Kelian Perlis berdekatan dengan sempadan antara Malaysia dan Thailand. Dan kem ini dah macam-macam lah ada dekat situ, ya, yang mana dipercayai terdapat satu tempat yang dihuni oleh beberapa orang yang sebelum tempat tersebut ditinggalkan. Jadi malangnya pihak berkuasa Malaysia dan Thailand jumpa tempat ini sebab tu tempat ini sudah pun ditinggalkan, dan yang ada cuma tulang-tulang rangka manusia berjumlah 106 rangka manusia di dalam kubur besar, ya, yang ditanam sekali harung, ya, 106 manusia ini. Dan sebenarnya ini kerja siapa? Rangka itu rangka siapa? Ya, jadi kalau kita lihat hasil daripada beberapa siasatan, ya, setakat yang ada dalam maklumat, mereka adalah pelarian Rohingya
yang meninggalkan negara asal mereka untuk mendapat perlindungan. Jadi mereka memilih Bangladesh. Kalau kita selalu dengar Cox's Bazar di Bangladesh, itu penempatan yang besar-besaran lah kepada mereka ni, tetapi tempat tu tak muat, bekalan makanan tak cukup. Ya, ada yang mengambil keputusan untuk datang ke Malaysia. Kenapa mereka memilih Bangladesh dan Malaysia? Ya, sebab Bangladesh dan Malaysia adalah negara yang paling hampir dengan Myanmar yang mempunyai populasi Muslim yang terbesar. Dan mereka adalah orang Islam dan mereka ingin mencari perlindungan di wilayah yang dikuasai oleh orang Islam dengan harapan ada belas kasihan kepada orang sesama agama. Sebab itu mereka datang ke tempat kita. Ya, jangan tanya kenapa tak pergi Thailand. Jangan tanya kenapa tak pergi mana, tak pergi India dan sebagainya. Itu alasannya. Ya. Jadi apa yang berlaku kepada mereka, ya, malang sekali bila mereka datang ke Malaysia dan mereka datang dengan bantuan sindiket pemerdagangan orang dan juga ejen-ejen yang menjual manusia ini. Dan bila mereka sampai ke sini, sindiket ini tahu yang dia ada ahli keluarga yang sudah pun sampai kat Malaysia. Jadi sindiket ini minta wang tebusan daripada keluarga mereka di Malaysia untuk melepaskan pelarian-pelarian yang baru tiba dengan bot ni. Okey, so dia minta berapa ringgit? Teka, dia minta berapa ringgit? 50. 50 ringgit. 2,000 kata Abdul Rahman. Dia minta paling sikit 4,000. Ya, paling banyak dia minta 15,000 untuk satu orang pelarian dilepaskan jumpa keluarga mereka di Malaysia. Banyak kan? Manalah kita pun susah nak cari 15,000. Dia minta 15,000 ringgit. Jadi kalau keluarga tak bayar wang tebusan, maka itulah yang kemungkinannya ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi Suhakam ada menemubual beberapa orang pelarian Rohingya yang selamat daripada kem maut itu. Ya, dia terselamat. Mungkin anda yang sempat lari daripada tempat itu melalui jalan tikus. Mungkin anda yang dibantu oleh orang-orang asli untuk menyelamatkan diri. Mungkin ada yang menyamar dan sebagainya, jadi mereka selamat. Dan antara maklumat yang diterima ialah seorang remaja lelaki berusia 16 tahun dicurahkan air mendidih di bahagian kepala dan badan setiap hari. Ya, dan ramai pelarian yang dikurung ini dipukul menggunakan kayu penukul, batang paip, wayar, disepak dan didera secara fizikal ini setiap masa. Ya, sebab itu kata orang yang memberi maklumat kepada Suhakam ini setiap hari ada yang mati. Ya, dan bila dah mati mana dia nak tanam, itulah yang digali kubur besar, sumbat aja dalam tu, ya, yang akhirnya pihak polis jumpa 106 rangka manusia. Apa berlaku kepada wanita dan gadis-gadis? Mereka dirogol. Dan terdapat insiden di mana ejen ini jual wanita dan gadis-gadis ini kepada orang luar. Ini sangat menakutkan. Dan kepada keluarga yang tidak dapat menyediakan wang seperti mana diminta oleh ejen ini, mereka akan terus dikurung, mereka tak diberi makan, tak diberi air dan ruang yang cukup untuk hidup dengan lebih selesa, tak ada. Dia tempat yang sempit, ya, dan akhirnya apa yang berlaku, mereka sakit menyebabkan kecederaan sehingga ada yang lumpuh dan beberapa hari kemudian mati. Itulah yang realitinya yang berlaku. Dan mahkamah di Malaysia berjaya menyabitkan 4 individu yang terlibat dalam kes pemerdagangan manusia di Wang Kelian ini, dan semuanya bukan rakyat Malaysia. Ya, mereka daripada Thailand, Myanmar dan Bangladesh. Namun PDRM melaporkan telah menangkap 12 anggota polis, ya, yang disyaki terlibat, namun semuanya akhirnya bebas kerana tidak cukup bukti. Disebabkan oleh dah jumpa tempat itu pun dah agak lewat, semuanya telah pun ditinggalkan, terutama bukti-bukti pun sudah hilang, ya. Jadi bukan senang. Sebab itu nyawa ini satu benda yang besar. Bila seseorang itu dibunuh, nak cari pembunuh, nak buktikan dia membunuh pun sesuatu yang bukan mudah sebenarnya. Ya, walaupun kita ada syak ke, kita ada rasa, kita ada keyakinan, tetapi bukti yang tidak ada, maka tidak adalah tuduhan.
Ya, jadi apa yang diminta oleh Suakam ialah supaya kerajaan Malaysia mengenal pasti dan mendakwa semua pihak yang bertanggungjawab bagi jenayah kem pemerdagangan manusia ini, termasuk di Wang Kelian, sehingga hari ini sebenarnya ia masih berlaku. Dan kalau kita aware tentang beberapa laporan media mutakhir ini, beberapa penjawat awam telah pun ditangkap oleh pihak polis yang disyaki sebagai ejen dan sindiket utama yang membawa pelarian-pelarian ke Malaysia untuk didagangkan. Dagang macam mana? Bawa sini, minta wang tebusan dan mereka lepas. So kalaulah seorang pelarian tu mereka boleh dapat 15,000, bayangkan 400 orang yang tiba dengan satu bot. Berapa ratus ribu sebenarnya seorang ejen itu dapat, ya. Mungkin ini satu cara untuk mendapat wang dengan lebih cepat dan mewah, sebab itulah ramai yang akhirnya terlibat. Ya, jadi kita di Malaysia, walaupun dia tidak berlaku kepada kita, dia berlaku kepada mungkin masyarakat dan orang yang perlukan kita untuk bantu. Ya, jadi macam mana kita nak buat? Sebab itu bila pelajar-pelajar semua sedar dan faham tentang realiti begini, pelajar-pelajar boleh juga cerita dengan kawan-kawan, ya, berhati-hati menjaga diri. Ya, mungkin kita suatu hari nanti tidak tahulah, ya, mungkin kita yang akhirnya terlibat dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, jadi kita cepat-cepat sedar. Kita tahu, oh ini salah, ya. Walaupun mungkin dari peringkat awalnya kita rasa macam tak ada benda yang salah, tapi sebenarnya ia satu kesalahan yang mesti kita sedar, kerana kata undang-undang, ignorance is not a defense. Ya, tidak tahu tidak boleh menjadi satu excuse daripada kita menerima hukuman. Seterusnya, Cik Wan. Ini isu yang terakhir, ya, berkaitan dengan COVID-19 dan juga B40. Okey, so banyak isu sebenarnya, ya, COVID-19 dan juga B40 ni, yang mana saya cuba nak memberi sedikit maklumat kepada semua pelajar. Kita biasa sebut T20, M40, B40, ya, tapi sebenarnya B40 ni kategori yang macam mana? Ya, kalau mengikut definisi terkini, ya, sebab ia berubah sebenarnya setiap 3 tahun. Definisi ini berubah disebabkan oleh perubahan status ekonomi kita di Malaysia. Jadi kalau hari ini B40 adalah mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah bulanan sejumlah 3,000 dan ke bawah. Ayah kerja gaji 1,500, mak kerja gaji 1,000, combine semuanya 2,500. Ini adalah golongan B40, sebab bila campur semua tak cukup 3,000. Ya. Di Malaysia kita ada 40% kumpulan ini. Sebab itu disebut 40. Dia mewakili peratusan, ya. Dan yang atas sikit lagi digelar sebagai M40. Mereka juga mewakili 40% golongan di Malaysia ini, yang mana pendapatan isi rumah campur-campur semua ahli rumah yang bekerja, satu rumah itu pendapatannya kurang daripada 6,275. Ya, ini bukan gaji seorang, ini gaji suami, isteri, kalau anak sulung dah kerja, anak sulung dah campur semua, dia jadi tidak lebih 6,275 dan tak kurang daripada 3,000 lah. Kalau 3,000 tadi dia masuk ke B40, sekarang M40. Yang tertinggi adalah kumpulan T20 yang mewakili 20% sahaja populasi di Malaysia, dan mereka ini pendapatannya ialah 13,148 dan ke atas. Kejap, saya takut saya salah tadi. Kalau pendapatan isi rumah 3,000 sehingga 6,275. Sorry. Ya, jadi ini adalah kumpulan B40. M40 saya sebut tadi 6,275 kan, dan T20 13,148. Ini hanya mewakili 20% sahaja, tidak banyak. Dan yang kita nak fokus adalah implikasi COVID-19 ini kepada B40 lah. Ya, dan kita lihat pandemik ini bukan hanya memberi kesan kepada kesihatan kita, tetapi melangkaui seluruh aspek kehidupan, termasuklah ekonomi, ya, yang menyebabkan kadar pengangguran tinggi. Ramai orang yang tiba-tiba menjadi kumpulan asnaf yang layak terima zakat. Asalnya dia bukan kumpulan asnaf, asalnya dia pembayar zakat. Tapi selepas berlakunya COVID-19 dia jadi penerima zakat.
Ini berkaitan dengan status ekonomi ya. Dan antara hak yang terjejas termasuklah hak kepada kesihatan ya, kemudian hak kepada pekerjaan, kelangsungan hidup yang stabil, kualiti hidup memang agak berkurang ya setelah berlakunya pandemik ini, dan hak warga tua untuk mendapatkan akses kepada keperluan asas juga terbantu, hak wanita terhadap keselamatan diri juga terganggu, berlaku banyak keganasan rumah tangga dan beberapa cara telah pun difikirkan dan dibuat, diaplikasikan dalam tempoh 3 bulan bermula daripada PKP sehingga hari ini PKPP yang bertujuan untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat di luar negara sebagai contoh, terdapat negara yang mempunyai kod-kod tertentu untuk memberi signal kepada orang awam supaya membantu mereka kerana mereka adalah mangsa keganasan rumah tangga. Ya, dan kod-kod tertentu itu mereka boleh gunakan bila mereka keluar daripada rumah. Ya, contohnya dia pergi farmasi nak beli ubat. Bila mana dia bayar ubat tadi, dia sebut satu perkataan yang difahami oleh negara tersebut yang menunjukkan satu signal bahawa saya adalah mangsa keganasan rumah tangga, tolong selamatkan saya. Dia tak boleh cakap macam gitu sebab suami dia ada sebelah. Kalau dia dibuli, didera oleh suami, suami dengarlah. Ya, kalau dia sebut kod itu, suami tak faham, tapi orang itu kena faham. Jadi ia telah dikempen secara besar-besaran ya, terutama di beberapa negara maju. Jadi dia cuba bantu dengan cara itu. Kemudian hak asas tahanan di pusat tahanan juga agak terganggu sepanjang pandemik ini, dan stigma dan diskriminasi terhadap individu dan komuniti yang dijangkiti oleh COVID-19. Ya, maknanya bila kita tahu, oh anak dia ada seorang positif COVID-19, jadi kita jangan pergi rumah dia, kita jangan lalu depan rumah dia, kita jangan beli apa yang dia jual, kita jangan sentuh dia, semualah ya. Dan ini adalah satu bentuk diskriminasi yang tidak sepatutnya berlaku. Ya betul, kita kena jaga kesihatan, tetapi dalam masa yang sama kita tidak boleh melakukan satu tindakan yang bersifat perbezaan yang dilayan sehingga menjadikan keluarga itu teraniaya dan juga dizalimi. Jadi kita kena faham ya dalam konteks hak asasi di situ. Dan seterusnya, Cik Wan. Okey, kesan terhadap B40 saya kongsikan di sini. Mereka ni tercicir daripada menerima bantuan asas akibat ketiadaan kad pengenalan diri, terutamanya kumpulan-kumpulan yang tinggal di pedalaman Sabah Sarawak. Nak terima bantuan yang disediakan oleh kerajaan kena bawa IC. Macam mana dengan orang tak ada IC? Kita jangan bayangkan hidup di Selangor, di Kuala Lumpur ini sama seperti di Sabah Sarawak. Ya, mereka bukan macam kita. Ada yang lahir hari ini, daftar kelahiran 3 tahun akan datang baru daftar, baru dapat surat beranak selepas 3 tahun sebab tidak ada resources atau sumber, tidak ada duit nak pergi ke bandar untuk mendaftar kelahiran anak. Jadi tak daftarlah anak tu. Ya, sampailah 3 tahun kemudian barulah ada duit sikit baru pergi daftar ambil surat beranak. Sampai begitu sekali. Kita kalau bersalin hari ni dalam tempoh seminggu kan, ataupun esok dah pergi daftar dah, tapi mereka tidak. Dan ada yang langsung tak buat kad surat beranak. Bila tak ada surat beranak tak boleh buat IC. Bila tak ada IC sampai hari ni tak ada IC, jadi sebarang urusan yang perlukan IC mereka tidak boleh terima. Jadi di situ mereka tercicir daripada bantuan. Dan kadang-kadang kalau pelajar-pelajar semua masih ingat dalam tempoh PKP atau PKPB saya tidak pasti, yang mana semua urusan kita perlu dilakukan oleh seorang ahli ketua keluarga sahaja. Masa tu ramai nak jadi ketua keluarga interim kan. Isteri saya nak jadi ketua keluarga untuk hari ini sahaja, interim sementara ya, sebab kononnya nak pergi shopping. Ya, jadi masa itu seorang aja boleh keluar dan hanya boleh keluar dalam radius 10 km, tak boleh lebih. Ya, maknanya kalau dia nak pergi Alamanda dekat Putrajaya, duduk di Bukit Jelutung, dia tak boleh pergilah jauh. Lebih 10 km tak boleh, dia kena dalam radius 10 km. Kalau di Sabah Sarawak, radius 10 km tu baru jumpa hutan baru. Rumah dia kat dalam ladang, dia boleh pergi 10 km. 10 km dia keluar daripada rumah dia, tak ada kedai pun dia jumpa.
So macam mana dia tak tercicir, ya? Dia tak boleh dilayan sama seperti kita di Semenanjung. Jadi sepatutnya yang berlaku kalau di Semenanjung 10 radius kilometer, kalau di Sabah Sarawak pedalaman mungkin 100 radius kilometer dia boleh keluar. Jadi itulah apa yang dimaksudkan kesan kepada kumpulan-kumpulan ini daripada SOP-SOP yang menyamakan layanan terhadap semua orang. Kemudian yang kedua, risiko golongan B40 juga adalah kehilangan pekerjaan. Ya, ada aduan yang suakam terima yang diberhentikan kerja, yang tidak dibayar gaji, tidak dapat bekerja, yang terutama yang bergaji hari. Maknanya kalau tak kerja hari itu tak dapat gaji. Jadi kalau 3 bulan setengah PKP itu mereka tidak bekerja, 3 bulan setengah itu mereka tidak ada duit. Ya, terutama yang juga bekerja di pusat niaga ataupun gerai-gerai kecil-kecilan, memang orang tak boleh keluar rumah, macam mana dia nak berniaga, dan dia memang juga tidak dibenarkan berniaga dalam tempoh itu, dan ini memang sangat mengesankan mereka, ya, terutama yang mengharapkan makan kais pagi dan makan pagi. Kemudian yang ketiga, akses kepada pelajar di pedalaman dari sudut pendidikan pun sangat ketara. Semua tahu, saya rasa, seorang pelajar di Sarawak, ya, yang cari line internet atas pokok sebab nak exam, ya, siap berkelambu dan sebagainya. Okay, saya nak tanya pelajar-pelajar UNICEF, macam mana online learning ni? Ya, siapa yang suka online daripada physical learning? Nak suruh angkat tangan tak nampak. Cepat masuk dalam chatting. Oh, Anisha kata susah. Susah apa tak tahu. Susah online ke susah fizikal ni? Ya. Aina tak nak, tak suka. Okay, Abdul Rahman tak suka. Pikachu lebih suka fizikal. Okay, now I understand. Syazwina susah online. Gayatri susah online. Syaidatul tak suka online. Online susah, tak suka. Okay. Siapa yang suka type suka? Oh, Ashira kata saya rindu nak masuk kelas fizikal. Suka fizikal, tak suka online, tak suka online. Bersemuka lebih baik dari online, suka online, tak suka apa tak tahu. Suka, tak suka. Okey, ini yang suka tadi tu dia suka online lah tu saya rasa, okay? Abdul Rahman boycott online. Tak boleh, jangan boycott online. Okey. Balik kepada soal ini, isu-isu yang mungkin saya nampak pelajar-pelajar di UNICEF ini bukan soal nak dapat internet, data ataupun lain dan sebagainya. Dia lebih kepada rasa tak sempurna belajar, tak ada guru kat depan. Begitulah lebih kurang, ya. Face to face lagi kita rasa faham, lagi cikgu pun, lecturer pun senang nak conduct, senang nak handle, kita pun nampak respon pelajar. Saya bila mengajar secara online, yang paling saya tak suka bila saya tanya pelajar faham ke tidak, tak ada orang jawab. Dia bukan tak faham, Puan Azhar, dia bukan tak faham. Ini betul. Memang salah. Ya, dia bukan tak faham tapi dia dah mute kan dia punya mikrofon kan. Kadang-kadang dia pun lupa nak unmute. Jadi dia jawab, kita mana dengar. Lepas tu saya kata ni ada orang ke tidak, ni ke semua dah tidur ke aku bercakap seorang lagi, bila ni Ya, jadi itulah yang satu cabaran lah secara online, tetapi kadang-kadang kita tak ada pilihan. Ya, bayangkan kalau 3 bulan setengah ini universiti memang tak ada langsung online teaching. Saya rasa memang agak susah kita nak habiskan syllabus, kita nak make sure that pelajar-pelajar ni grad on time dan sebagainya kan. Jadi yang saya cuba bawa di sini adalah akses kepada pendidikan kepada pelajar-pelajar di pedalaman, ya. Mereka tak ada dah suka ke tak suka. Mereka tidak ada pilihan. Ya, kalau nak secara fizikal memang tidak dapat dalam tempoh itu, kalau secara online pun mereka tidak dapat juga, tapi tak suka macam mana pun panjat pokok, bermalam atas pokok sebab nak dapat ilmu. Ya, jadi ini satu perkara yang sangat mengesankan Suhakam, dan kita berurusan dengan pihak pejabat Suhakam di Sarawak untuk melihat tentang bagaimana kita memberi keadilan dari sudut hak pelajar-pelajar ini semuanya di Malaysia, bukan saja di Semenanjung, untuk mendapat akses kepada pendidikan-pendidikan secara adil. Kemudian risiko penularan penyakit di kalangan gelandangan. Kebanyakan gelandangan tidak membuat pemeriksaan kesihatan dan tidak menjaga
ataupun menitik beratkan isu kebersihan diri. Jadi risiko ini berlaku kepada golongan ini dan itulah yang kerajaan juga mengambil berat dari segi strict pengamalan SOP kepada kumpulan ini, terutama waktu mereka mendapat bantuan-bantuan makanan dan sebagainya. Dan keganasan rumah tangga melibatkan masalah kewangan yang serius, ya, terutama bila kita dah lama berkurung dalam rumah, jumpa orang yang sama, ya, bercakap dengan orang sama, tengok orang yang sama, berhibur dengan orang yang sama, bermasalah pun dengan orang yang sama, jadi dia lebih mudah membawa kepada masalah dalam rumah tangga sekaligus menyebabkan keganasan. Kalau dalam situasi biasa, kalau suami isteri itu mempunyai masalah ataupun anak-anak punya masalah, mereka cuba untuk menyelamatkan keadaan dengan cara keluar rumah, cari ketenangan. Ada pergi Starbucks minum-minum sekejap, ada pergi rumah kawan borak-borak, ada pergi taman bunga, termenung 2-3 jam, lepas itu dah rasa okey balik. Tapi dalam tempoh berkurung mereka tidak boleh buat begitu dan ia menyumbang kepada banyak tekanan emosi dan kemurungan yang melampau, dan itulah yang menjadi punca kepada keganasan dalam rumah tangga. Saya ingat anak-anak kecil pun ramai yang kena cubit dengan ibu ni masa tempoh PKP ni. Tapi itu bukan yang saya maksudkan keganasan, tetapi disebabkan oleh faktor sekeliling pada masa itu, ya. Dan yang terakhir, pekerja asing terutama yang tidak mempunyai dokumen ataupun dokumen telah tamat tempoh enggan tampil mendapatkan sebarang bantuan ataupun membuat saringan kesihatan kerana bimbang ditahan ataupun dikenakan tindakan undang-undang. Sehingga suatu ketika kerajaan telah mengumumkan bahawa kerajaan mengalu-alukan semua orang, tidak kira pendatang asing tanpa izin ataupun dengan izin ataupun pekerja asing yang telah pun diberi kebenaran untuk bekerja, tampil untuk membuat saringan kesihatan disebabkan takut kiranya mereka mempunyai simptom dan juga positif COVID-19 dan tidak datang untuk saringan, mereka kekal berada dalam kumpulan yang tertentu secara ramai-ramai dan memudahkan penyebaran jangkitan dan sebagainya, dan kerajaan tak nak tengok pun status kewarganegaraan dia. Maknanya kalau dia datang buat cek, tak tanya pun dia ni pendatang asing tanpa izin ke pendatang asing dengan izin. Tak ambil kira yang tu. Yang penting kesihatan dia, ya. Tetapi akhirnya tamat tempoh itu, akhirnya kita lihat banyak juga akhirnya yang ditahan dan dikenakan tindakan undang-undang, ya. Dan ia agak membimbangkan dari segi kemungkinan mereka ini cuba melarikan diri melalui jalan-jalan tikus, ya, disebabkan oleh takut kepada penguatkuasaan undang-undang, dan bila mereka melarikan diri itulah yang berlaku lagi penyebaran yang secara lebih luas, ya, sebab dah lari lagi susah nak kawal. Kalau tak lari duduk tempat dia senang nak kawal, ya. Jadi itulah juga concern Suhakam sebenarnya dalam isu ini. Seterusnya Cik Wan. Ini contoh keratan-keratan akhbar yang bersabit dengan isu ini yang telah pun dikeluarkan oleh Suhakam yang terpapar di media-media nasional, ya, yang mana mengongsi pandangan Suhakam berkaitan dengan semua isu yang terkait dengan pandemik COVID-19. Kemudian seterusnya, okey, yang terakhir sekali di sini, ini slide yang terakhir saya kira, saya ingin menyentuh tentang peranan dan fungsi Suhakam di Malaysia, ya, yang mana Suhakam ini ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia tahun 1999 dan digazetkan pada 9 September 1999, dan Suhakam merupakan institusi hak asasi manusia kebangsaan yang diletakkan di bawah pengurusan Jabatan Perdana Menteri, ya, bahagian hal ehwal undang-undang, dan sebanyak 9 orang pesuruhjaya Suhakam buat masa ini yang dilantik oleh Perdana Menteri dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong, dan antara fungsi yang dibawa oleh Suhakam ialah 4 mandat yang utama. Pertamanya, mempromosikan kesedaran dan menyediakan pendidikan hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan hari ini dalam slot Suhakam bersama dengan UNICEF ini adalah untuk menyempurnakan mandat yang pertama ini, mempromosi kesedaran dan menyediakan pendidikan hak asasi manusia. Dan tahniah kepada UNICEF kerana UNICEF adalah antara universiti yang utama yang amat menitik beratkan soal
pendidikan hak asasi manusia kepada pelajar-pelajar yang sekaligus membantu negara ini memberi fahaman tentang hak asasi manusia kepada rakyat Malaysia selepas pelajar-pelajar ini bergraduat daripada UNICEF. Mereka menyampaikan ilmu yang sama, insyaAllah. Kemudian mandat yang kedua, Suhakam menasihati kerajaan dalam merumuskan perundangan dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan. Ya, itulah fungsi kita. Bila mana kerajaan cuba untuk menggubal sebarang undang-undang dan undang-undang itu ada kaitannya dengan isu hak asasi manusia, maka Suhakam dijemput untuk memberi pandangan. Ya, kemudian yang ketiga, Suhakam menyiasat aduan berkenaan pelanggaran hak asasi manusia. Kita ada isu tadi yang saya sebutkan, pelanggaran hak asasi di sekolah-sekolah tahfiz, ya, soal perkahwinan kanak-kanak, kematian dalam tahanan dan sebagainya. Mereka buat aduan, maka kita terima aduan dulu, kemudian kita buat siasatan. Kita tak boleh terima bulat-bulat, ya. Kita terima dulu aduan ini berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa, contohnya pihak polis. Maka kita akan jumpa dengan pihak polis, pihak yang berkaitan, kita tanya apa sebenarnya yang berlaku. Okey, bila mereka memberi penerangan dan kita akan cuba mengadili sebenarnya apa yang berlaku dan pihak yang kita rasakan perlu diberi teguran, maka Suhakam akan memanjangkan teguran. Ya, dan yang terakhir mengesyorkan kepada kerajaan berkenaan penyertaan dalam perjanjian dan surat cara antarabangsa. Kalau pelajar-pelajar faham dan tahu tentang hak asasi manusia, di peringkat antarabangsa kita ada 9 perjanjian berkaitan hak asasi manusia di bawah PBB, yang mana daripada 9 perjanjian itu Malaysia sudah menandatangani 3 ya perjanjiannya, iaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women pada tahun 1995 iaitu CEDAW. Kemudian Malaysia juga menandatangani Convention on the Rights of Children juga pada tahun 1995 iaitu berkaitan dengan hak kanak-kanak, dan yang terakhir Malaysia menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada tahun 2010 berkaitan dengan hak orang kurang upaya. Jadi ada 6 lagi yang Malaysia belum tanda tangan, itu adalah di bawah budi bicara dan juga kesediaan kerajaan Malaysia untuk menerima dan menandatangani perjanjian itu, dan kesediaan Malaysia untuk membuat penambahbaikan. Sebab bila dah tanda tangan, kena buat penambahbaikan. Ya, sebagai contoh, Malaysia menandatangani Konvensyen Kanak-Kanak, Malaysia memperkenalkan Akta Kanak-Kanak 2001. Malaysia menandatangani perjanjian berkaitan hak orang kurang upaya, maka Malaysia menggubal undang-undang berkaitan Akta Orang Kurang Upaya. Ya, jadi itulah antara contoh komitmen kerajaan apabila menandatangani konvensyen antarabangsa, maka mereka juga perlu mempunyai undang-undang di peringkat domestik untuk memastikan hak rakyat Malaysia yang berkaitan kanak-kanak, wanita, orang kurang upaya dan sebagainya itu terjamin, ya. Jadi kalau orang kurang upaya, contohnya dia nak pergi solat Jumaat di mana-mana masjid, mereka dibenarkan solat Jumaat dalam keadaan kurang upaya. Contohnya kalau dia menggunakan wheelchair, dia boleh bawa wheelchair masuk dalam masjid. So masjid itu mestilah mesra OKU, ada remnya, tak ada longkang yang menghalang wheelchair itu lalu, contoh. Ya, jadi itu mesti dipastikan oleh kerajaan, ya. Dan apa yang berlaku hari ini nampaknya hasil daripada pemerhatian dan siasatan Suhakam, masjid-masjid kita belum lagi mesra OKU. Ya, ramai yang tidak menunaikan solat Jumaat, khususnya yang wajiblah di masjid, disebabkan oleh masalah-masalah fasilitis kepada OKU. Jadi kita memberi pandangan dan menyediakan 10 resolusi kepada Kementerian Pembangunan Wanita untuk menambah baik polisi berkaitan dengan orang kurang upaya. Jadi itulah yang Suhakam lakukan untuk menambah baik keadaan kita di Malaysia berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi slide yang terakhir, Cik Wan, terima kasih daripada Suhakam. Ya, jadi saya tengok kalau kita ada dalam sedikit masa lagi 5 minit, 10 minit begitu untuk saya memberi maklum balas kepada apa-apa persoalan sekiranya ada. Ya, kalau tak ada, sehingga kita boleh tamatkan sesi kita lah. Ya, macam mana Puan Azhar? Okay, ada yang bertanya ni, Doktor. So kita ada satu soalan daripada Firdaus yang bertanyakan bagaimana ataupun apa pandangan sebenarnya Suhakam berkaitan dengan isu LGBT dekat Malaysia. Sebab bila kita lihat LGBT ini, boleh kita katakan bukan dia tak ada sebelum ni, dia ada, cuma semakin hari semakin diberikan fokus di media,
dan berkaitan dengan keperluan mereka dan kekangan mereka dan sebagainya. Jadi bagaimana pandangan Suhakam berkaitan dengan isu LGBT tersebut? Okey. Di peringkat awal tadi saya membawa contoh satu laporan daripada Suhakam yang terhasil daripada penyelidikan Suhakam berkaitan kematian dalam tahanan, kan? Contoh buku dipaparkan tadi dalam slide yang pertama. Jadi begitu juga bila mana Suhakam menerima aduan daripada kumpulan-kumpulan LGBT mengatakan bahawa mereka didiskriminasi, dianaktiri, mereka dianiaya dan sebagainya oleh pelbagai pihak menerusi pelbagai isu, maka Suhakam juga mengambil aduan itu sebagai sesuatu yang kita perlu siasat. Ya, kita tak boleh memilih, aduan ni tak best lah, tak payahlah ambil. Aduan ni tak best, kita tak payah ambil. Aduan ni best, mari kita cari dulu. Oh tidak, kita ada SOP khas yang perlu diikuti dalam kita membuat siasatan dan sebagainya. Jadi melihat kepada isu-isu itu yang semakin banyak timbul, jadi Suhakam dalam tempoh 2 tahun membuat kajian ya yang diketuai oleh Profesor Datuk Dr. Aisyah Bidin, pensyarah UKM yang merupakan pesuruhjaya Suhakam pada masa itu. Jadi hasil daripada kajian itu telah didapati bahawa kumpulan ini memang ada didiskriminasi oleh pihak-pihak dalam 5 perkara yang utama. Ya, iaitu yang pertamanya dari sudut pekerjaan, yang kedua dari sudut pendidikan, yang ketiga dari sudut pemilikan harta iaitu rumah, dan yang keempat dari sudut maruah dan harga diri, yang kelima dari sudut kesihatan. Dan mereka dijamin 5 perkara ini kerana perlembagaan negara sudah menjamin hak mereka sebagai rakyat Malaysia yang tinggal di negara ini. Ya, bukan kerana mereka adalah kumpulan-kumpulan tertentu. Mereka dijamin kerana mereka rakyat Malaysia. Tidak kira bagaimana orientasi seksualnya, tidak kira sama ada dia ni, kalau orang Islam sembahyang ke tak sembahyang ke, tak kira kalau dia seorang ayah, dia bayar nafkah ke tidak ke anak dia ke, tak kira. Kita mengambil kira mereka rakyat Malaysia dan mereka tidak boleh didiskriminasi daripada 5 perkara utama. Jadi apa yang dihasilkan hasil daripada penyelidikan Suhakam ialah Suhakam meminta pihak-pihak yang berkaitan agar tidak mendiskriminasi sesiapa sahaja di negara ini dalam 5 perkara utama tadi. Bukan kita membenarkan mereka mengamalkan kehidupan yang di luar daripada tabi'i sebagai contoh. Bukan kita menggesa kerajaan membenarkan perkahwinan sejenis, tidak. Ya, sebab itu telah dimaklumi dan pendirian Suhakam buat masa ini ialah tidak menyokong hal-hal itu berlaku. Ya, kita menyokong supaya mereka tidak didiskriminasi dari sudut hak-hak asasi sebagai rakyat Malaysia. Ada lagi soalan lain? Ya, mungkin saya buka soalan yang terakhir kepada pelajar. Ada yang nak bertanya? Ada ke? Kita masih ada lagi dalam 116 orang pelajar saya rasa ya. Firdaus dah terima kasih dah tu, dia nak balik lah tu. Dan tadi dengan Puan Azhar, saya tengok ada di dalam chat ni di soalan di atas lah, ada seorang Sofia Batrisha, dia ada tanya, maaf Prof, saya nak bertanya, jika ibu perempuan tu bawah umur tapi dipaksa kahwin oleh ibu bapa dan perempuan itu mengandung tanpa rela oleh permintaan suami dia, adakah dikira merogot? Okey, dia bawah umur dan dia adalah mangsa kahwin paksa. Perempuan itu bawah umur tapi dipaksa kahwin oleh ibu bapa. Kemudian perempuan itu mengandung tanpa rela oleh permintaan suami. Maknanya dia dipaksa kahwin oleh ibu bapa dia. Kemudian dalam tempoh perkahwinan dia mengandunglah tanpa rela oleh permintaan suami dia. Adakah dikira merogot? Okey. Saya perlu juga mendapat maklumat sama ada perkahwinan ini melibatkan Muslim atau bukan Muslim. Sebab undang-undangnya tidak sama. Okay, alright, tak apa. Mungkin penanyanya Muslim jadi saya anggap ini perkahwinan Muslim lah. Okey, Sofia dah jawab Muslim. Begini, kalau mengikut hukum dan juga mengikut undang-undang keluarga Islam negeri-negeri, mana-mana wanita yang dipaksa berkahwin ataupun mungkin berlaku perkahwinan disebabkan oleh
kesulitan-kesulitan tertentu yang bersifat paksaan, bersifat salah faham dan sebagainya menyebabkan mereka sudah terkahwin. Ya, maknanya berkahwin dah. Jadi mereka tidak suka dengan perkahwinan itu, terus memohon pembubaran perkahwinan menerusi asas ataupun on the ground of fasakh. Okey, kalau di wilayah persekutuan dinyatakan dalam Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan. Dia boleh memohon pembubaran perkahwinan terus selepas sahaja akad. Okey, jadi tidak ada isu dari segi nanti saya termengandung dengan rasa tidak rela dan sebagainya, ya. Tetapi kalau dia boleh menerima, tak apa, tak ada masalah, teruskanlah perkahwinan sebab dia sudah berkahwin. Ya, jadi Islam sangat menekankan soal keadilan terhadap wanita. Ya, kalaupun dipaksa oleh seorang wali untuk berkahwin dan dia tidak suka dan dia tidak boleh menolaknya pada masa dipaksa untuk berkahwin, esoknya dia boleh terus membubarkan perkahwinan. Ya, jadi soal yang ditanya adalah dia tidak rela dengan mengandung, ya, dia hamil dan dia tidak rela dengan kehamilan. Apa yang kita boleh buat sebab dia sudah mengandung, jadi teruskan dengan kandungan itu, dan sekiranya ingin membubarkan perkahwinan dalam tempoh mengandung pun dia boleh buat, tetapi tempoh iddahnya adalah sehingga dia melahirkan anak. Ya, dia tidak sama dengan tempoh iddah yang lain. Jadi maksudkan tempoh iddah itu adalah dalam tempoh di mana suami ataupun bekas suami perlu lagi menanggung nafkah bekas isteri itu sehingga dia melahirkan anak. Dan kalau perkahwinan itu dibubarkan dengan talak 1 atau talak 2, dia masih boleh rujuk kembali sekiranya mahu sehinggalah tempoh iddahnya berakhir, iaitu sehingga dia keguguran atau sehingga dia melahirkan anak. Ya, jadi nasihat saya, sekiranya berlaku perkahwinan paksa begini kepada yang beragama Islam, bubarkan perkahwinan secara mengikut undang-undang lah, ya, melalui fasakh. Sebab dia punya ground of divorce itu agak strong lah, dia sendiri tidak merestui dirinya dikahwini. Tetapi kalau yang bukan beragama Islam, dia agak begitu sukar kerana dia mesti boleh memohon pembubaran perkahwinan hanya selepas 2 tahun berkahwin. Maknanya dia dah mengandung tadi kan, dia nak bubarkan perkahwinan tetapi hanya dibenarkan setelah 2 tahun berkahwin, dia tak boleh esoknya. Kalau Muslim boleh terus, tak esok, after 1 hour selepas akad nikah tu pun boleh bubarkan. Tapi kalau Muslim, kalau bukan Muslim tunggu 2 tahun, tetapi mahkamah boleh membuat pertimbangan membenarkan kurang daripada 2 tahun sekiranya mempunyai alasan-alasan yang boleh diterima oleh mahkamah. Okey, ada lagi yang lain? Okey, ada lagi ke yang bertanya? Okey, penerangan saya rasa agak jelas. Memang terima kasih banyak-banyak, dan saya rasa kita pun sudah hampir ke penghujung waktu, dan selepas ini pun doktor sendiri pun ada komitmen yang lain. So kami merasakan sangat berbesar hati kerana kesudian, dan apa yang dikongsikan hari ni memang kita sebenarnya nak dapat dekat luar tu bukan tak ada, tetapi dia lebih real bila kita berurusan dengan orang yang memang menguruskannya, yang handle kes ni. So kita dapat satu pendedahan yang sangat bagus. So saya harap pelajar-pelajar pun, anak-anak didik saya ni bolehlah belajar sesuatu kan, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Suakam, dan saya pun nampak beberapa pegawai-pegawai Suakam tadi, Cik Syariza ada, Puan Rafidah kan, Cik Wan semua kan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima jemputan kami. Dan saya harap kita boleh juga ada sesi seterusnya pada masa akan datang, kita boleh saling bekerjasama dan bertukar pandangan. Okay, jadi untuk sesi yang seterusnya mungkin kita merakamkan jutaan terima kasih juga kepada semua yang terlibat pada hari ini, dan juga Barisan Pensyarah UNISA juga ada di dalam ni yang turut serta yang mengalu-alukan kedatangan, dan juga mengucapkan terima kasih atas masa yang diluangkan, dan bahawa apa yang kita dapat ni disebarkan kepada orang-orang yang mungkin tidak terdedah dengan hak asasi ini, kita boleh sampaikan. Tapi ingatlah, sampai tu biarlah sampaikan dengan keadaan yang betul ataupun dengan maklumat yang tepat, yang sahih, ya. Kalau misalkan tak ada apa-apa, saya rasa tak ada masalah kan kalau mereka nak bertanya kepada pihak Suakam melalui email yang tadi tertera tadi tu, boleh guna, boleh kita hubungi pihak Suakam, boleh dapat maklumat yang lebih lanjut. Okay, so saya harap kita boleh lagi berjumpa di masa akan datang.
Okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okay, jadi Ya, mungkin okay. So yang terakhir daripada Suhakam, kami juga berterima kasih kepada pihak Unicell di atas slot ini, dan insya-Allah ini bukan public lecture yang pertama dan terakhirlah, dan banyak lagi isu-isu yang saya rasa perlu kita kongsikan dengan Unicell dan teruskan kerjasama kita. Terima kasih kepada semualah yang turut serta petang ini.